السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dirahmati Allah dan pengerusi barisan ahli jawab dan kuasa, ashabul fadilah, para imam, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah izin serta kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat sama-sama kita bertemu pada malam ni. Dan kita akan membicarakan berkaitan dengan satu ayat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Mulk, yang mana tuan-tuan rata-rata maklum tentang kedudukan surah Al-Mulk ini. Kalau kata siapa-siapa membaca dia, maka dia dapat menghindarkan kita daripada siksa kubur. Walaupun hadis ini bertaraf daif, ada sebahagian ulama hadis yang menghasankan hadis ini, makna dia untuk beramal tidak jadi masalah. Kita baca di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, antaranya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul azim. Dalam mana-mana surah pun yang ghalibnya kita baca, yang kita tahu fadilat-fadilat tertentu, seperti mana apabila kita membacakan surah Al-Baqarah, Nabi SAW menjanjikan kita bahawasanya rumah tersebut akan dijauhi daripada apa yang dinamakan sebagai sihir. Saya tahu banyak lagi fadilat-fadilat lain yang tuan-tuan lebih maklum daripada saya. Macam surah Yasin sendiri pun kita baca dia hampir saban minggu, kita baca dia setiap tahun, kita baca dia pada setiap majlis-majlis rasmi. Tapi kadang-kadang ayat dalam surah Yasin itu sendiri kita tak pernah ambil ruang untuk kita tadabbur daripada makna yang terdapat di dalam surah tersebut. Terutama yang kita sering beramal dengan dia, antaranya suratul Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, kullama ulqiya fiha fawj, ketika mana kami lemparkan ahli neraka ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata masa kami campakkan ahli neraka ni masuk pergi duduk dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka akan ada malaikat yang bertanya kepada dia, alam ya'tikum nadhir, tak datangkah kepada kamu ni orang yang memberikan peringatan? Tak mai kah?
Allah Subhanahu wa ta'ala tak tanya nanti kepada kita ni, alam ya'tikum muhadir, tak maikah kepada kamu ni penceramah akhir zaman ni ramai. Penceramah ni ramai, tapi orang yang disebutkan dalam Al-Quran bukan penceramah, tapi yang disebutkan alam ya'tikum nadhir, tak maikah kepada kamu satu orang yang bawa peringatan. Ni nak kena tanya esok ni. Saya pasal tajuk ni pun saya pun tak terfikir apa pun. Tengok tadi apa nama Yusuf dah tadi nama dia. Baru terfikir tengok dia tadi ni. Bila sebut dalam masalah hari ni, daripada satu sudut, walaupun kuliah kita banyak, walaupun ceramah kita makin bertambah, forum kita makin subur, tapi masalahnya hala tuju intipati dakwah tu di mana? Allah Subhanahu wa ta'ala kata malaikat yang jaga neraka tu pun berasa heran dengan kita. Kalau katalah kita ni tak boleh nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan kalau dicampakkan ahli neraka, kata Allah, masuk pi duduk dalam neraka tu, masa nak dicampakkan tu apa yang berlaku? Para malaikat ini bertanya kepada seluruh ahli neraka tu, kata Allah, alam ya'tikum nadhir, tak maikah kepada kamu ni orang yang bawa peringatan? Yang ni yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu sendiri. Sebab bila kita tengok balik dalam rangka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di peringkat awal bukan orang ramai terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mana Nabi balik daripada Taif, kita tahu orang Taif baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh Allah Taala nak buat batu yang orang baling kepada Nabi jadi buah kurma, boleh. Hang baling batu aku makan, pasal batu jadi buah kurma. Allah dia tak buat benda pelik sampai macam tu, sebab dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Nabi ni yang aku utus kepada hampa ni adalah satu manusia daripada kalangan hampa juga. Yang sampai Allah Ta'ala tegaskan, qul innama ana basyarum mithlukum, pihabak dekat depa wahai Muhammad, kata hang ni dengan depa serupa ya. Tak ada beza tentang mana pun. Sebab tu apabila kita tengok balik di peringkat ni, kalaulah orang yang masuk dalam neraka itu dia ditanya oleh para malaikat, dia tak boleh jawab melainkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan menjawab dengan jawapan yang jelas. Qalu, kata mereka. Ni orang Melayu dia suka duk kata qalu ni. Kan? Ustaz Tirmizi pergi mana ni tak main kuliah malam ni. Dia qalu bukan enam tadi. Qalu bukan mati. Qalu tu mereka berkata. Allah Ta'ala kata qalu bala, bahkan mai kepada kami ni, qad ja'ana nadhirun, telah mai pun kepada kami ni satu orang yang membawa peringatan. Macam hari ni dakwah kita ni hala tuju dia ke mana? Sebagai contoh dalam bab berkaitan dengan kursus-kursus, macam-macam kursus lah orang punya nak buat kursus pengurusan jenazah tu. Sebagai contoh dia, habis-habis dia balik kursus tu, rasa-rasa boleh tak nak tolong urus jenazah ni. Kadang-kadang sijil tu punya berkepui, boleh buat ayak jus. Berlambaknya sijil pengurusan jenazah ni, tapi time hari nak digunakan khidmat dia tak boleh. Kira mai tu takat beda parabeh cok badak cok keria dengan TO, takat tu ya. Orang tanya pergi kursus pengurusan jenazah, pergi.
Tapi nak urus jenazah tu tak reti, maksud tak tercapai. Cita-cita daripada sudut apa yang dilaksanakan program tu tadi. Tapi dunia ni Allah Ta'ala jadikan dia, tuan-tuan kena ingat, sebagai apa dia? Sebagai satu tempat yang ditakdirkan oleh Allah sebagai darul ibtila wal imtihan. Dunia ni sebagai satu tempat untuk mendapatkan cubaan dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila jadi macam tu, setiap daripada kita, saya dan tuan-tuan, berperanan untuk menarik manusia, bawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab esok ni kalau kata kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan kita tak menyampaikan dakwah kepada kumpulan yang berhak untuk mendapatkan dakwah, kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ni perkara ni kena ambil faham elok-elok ni. Hari ni kita, pada hari ni bila dah kita mai masjid, terlepas takat kita, beda kita cukup dah takat tu. Tak boleh. Bahkan ada yang lagi teruk mai masjid, mai surau. Tambah kalau kata jadi ustaz pula bagi. Dia duk kira nak bagi neraka orang tu, kafir orang ni, sesat orang tu, bodoh orang ni. Tak boleh. Pasal dia duk berasa dia tu kira cukup dah, kemas elok sangat dah. Neraka ni milik Allah Azza wa Jal, syurga juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Ni macam hari ni 2-3 hari ni duk komen pasal apa nama seorang sahabat yang meninggal daripada Lahak Yui yang pi terjun di apa nama jambatan kedua. Amboi ahli fatwa cukup ramai saya tengok. Semua buat keluar hukum yang tu, kawan ni buat keluar yang ni, nas Quran yang tu, nas Quran yang ni. La ilaha illallah. Yang ni yang saya katakan, kita pada hari ni, saya ni tak pernahlah sebut kata saya ni redha kepada dalam kes yang tersebut tu. Tapi masalahnya benda pun dah jadi, dah takat tu sudah. Kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan kedudukan diri dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup takat tu sudah lah. Mai apa-apa berita pun dia duk gelut nak ulah, dia gelut nak apa betul ini yang kata kita ni. Sifat ni pula yang malang dia ada pada orang mengaji. Ada hak kemas tu saja. Saya duk baca komen-komen tu kadang-kadang, ni kira neraka jahanam duk tunggu dah. Jangan. Neraka bukan hak diri kita punya. Kita ada main masjid ni pun, syurga belum tentu lagi milik kita. Dah bila saya sebut lagu ni pakat-pakat sentak pula, esok tak main masjid habis, tinggal Ustaz Topik nak jadi imam tak ada orang. Habaq dia pejabat agama, seorang ustaz tu dia main mengajak habis, dia kata jangan duk main masjid, pasal main masjid pun tak tentu lagi syurga. Tu depa semua piduk di rumah memang tentu syurga dah. Dah. Pasal nak suruh betulkan diri kita tu, mai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tujuan dia apa? Kita mai ni duduk dalam lingkungan juzuk masjid ni yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, yang lidah kita tak berhenti mengucapkan ucapan salawat, yang tak pernah berhenti mengucapkan ucapan tasbih, tahmid, takbir, macam-macam ucapan tahlil dan seumpamanya. Kita ucap dengan lidah kita tu. Pasal apa yang duk kena bentuk diri ke arah tu? Supaya mendapatkan keampunan, mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu saja. Pasal itu yang kita gelut ni, duduk dalam rumah Allah ni, dia ada bi'ah, dia ada suasana tu, membangkitkan rasa supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendisiplinkan diri, melazimi dengan mengucapkan kalimah tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seumpamanya.
Bukan kerja kita main di masjid ni menjadi orang yang duk kira nak hukum orang lain. Islam hidup dalam keadaan yang sangat-sangat harmoni, iaitu hidup kita didasari dengan doa. Tuan-tuan tengok kehidupan orang Arab, mereka jumpa sama-sama mereka tu, Assalamualaikum, hayakallah, barakallahu fikum, macam-macam doa yang dia Allahu yubarik fik, macam-macam dia selit doa dekat kawan dia tu. Dia selit macam-macam doa supaya apa dia? Memang itu antara yang dibawa daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kebaikan orang lain. Tapi malangnya peranan ahli ilmu pada hari ini yang sangat-sangat lazim dengan majlis ilmu ni, tak berlaku benda-benda lagu tu. Yang dia duk gelut ni, siapa tak main masjid neraka. Tak tentu lagi. Sebab neraka ni dia bukan perkara dalam ilmu kita, dia di luar daripada ilmu manusia. Allah cuma gambarkan, Allah cerita kepada kita ahli neraka sifatnya begini. Bila sebut dalam masalah tu, dia meletakkan kepada kita satu garis panduan supaya manusia tak mengerjakan perbuatan yang tersebut. Allah sayang kita, pasal itu dia habaq benda ni jangan duk buat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rajul la ya'malu 'amala ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah illa dhira', fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu 'amala ahli an-nar fayadkhulun nar. Wa innar rajul la ya'malu 'amala ahli an-nar hatta la yakuna bainahu wa bainan nar illa zira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu 'amala ahli al-jannah fayadkhulul jannah, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, kata Nabi, ada manusia yang hidup di dunia ni, dia buat semua amalan ahli syurga Allah di peringkat awal dia. Hidup mono ni cantik, dihiasi dengan pelbagai amal-amal salih, sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yakuna bainahu wa bainan nar wa bainal jannah illa dhira'. Tidak tinggal melainkan dia dengan syurga tu tadi, melainkan satu hasta lagi. Maksud kata apa Nabi nak cerita apa dia? Dekat dah orang tu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia punya kehidupan cantik dah. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihi alkitab. Takdir Allah Azza wa Jal mendepani dia. Allah Azza wa Jal meletakkan bahawasanya dalam diri dia tadi, bahawasanya dia Allah Ta'ala lebih tahu, kata sebelum dia mati dia akan melakukan amalan ahli neraka. Allah maha mengetahui. Sebelum kita keluar mai di sini ni, Allah Ta'ala tahu dah kita ni siapa, kita akan mati sebagai seorang apa. Bila jadi macam tu, ada orang kata dekat saya, kalau lagu tu dah Allah Ta'ala tahu semua, ambil kita lempak terus pergi duduk dalam neraka. Yang duk main duduk atas syurga, main duduk atas dunia lagi buat apa? Kalau dah tahu sangat kata kita ni ahli syurga, ambil tahu pergi dalam syurga. Yang duk bubuh main duduk atas dunia ni untuk apa lagi? Ada yang cakap sampai lagu tu. Bila kita sebut dalam masalah ni, Allah memang tahu dah apa yang akan berlaku, tapi kita ni tak tahu. Maksud dia apa dia? Untuk ada ruang ikhtiar, ruang usaha itu akan ada pada diri kita sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu kita pada hari ni dalam hidup kita ni dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang awal-awal kehidupan dia buat semua amalan ahli syurga, tapi di penghujung kehidupan dia melakukan amalan ahli neraka. Fayamalu amala ahli nar fayadkhulun nar, maka dia mati sebagai calon ahli neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Semoga Allah taala jauhkan benda ni daripada diri kita semua. Mula-mula ni cantik sangat dah, tapi penghujung dia jadi kelam kabut. Sebab tu apabila manusia membaca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang kita duk baca 17 kali sehari semalam minimum, dalam surah tu pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ni disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi yang dikenali sebagai Sultanul Maqasid. Dia kata bagi ayat ni, ketiga-tiga ayat ni disebut sebagai ayat yang menunjuk kepada maqasid at-ta'rifu billah. Allah Subhanahu wa taala nak memperkenalkan dia tu siapa. Bila sebut kata Allah, Allah tu siapa? Dia kenalkan diri dia. Segala puji bagi Allah. Pasal apa yang layak puji-pujian balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita siap-siap supaya manusia tak ada ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab lepas daripada Maliki Yaumiddin ada maqasid yang seterusnya, iaitulah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sanyalah ya Allah Engkau tempat kami mengabdikan diri dan tempat kami pohon pertolongan. Maqasid bagi ayat ni disebut sebagai maqasidul ibadah awit ta'abbud. Dia nak supaya manusia ni abdi diri kepada dia. Sebelum manusia sembah dia, sebelum manusia bergantung kepada Allah Azza wa Jal, dia kena kenal dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dulu sebelum ni, dalam era 80-an, 90-an, 70-an ni, siapa yang ni orang tua-tua dulu lah, mereka punya zaman ni, siapa yang tak hafal sifat 20 maka dia tak boleh semayang, maka semayang dia tadi tak sah zaman tu. Tapi syarak ni dia tak suruh hafal, dia suruh buat apa? Dia suruh faham. Hafal pun kalau kata serupa burung kakak tua, duk hafal peram, tapi tak faham, benda syirik tetap akan buat. Era 80-an membawa kepada 70-an ke bawah, mandi safar ada ke tak ada dalam kalangan masyarakat orang Melayu ni? Mandi sapak, bisa dengar mandi sapak? Hak duk pi juruh bagi mandi sapak ni siapa? Bukan mak gam minum ketum ke, bukan kawan duk langgar todi tepi jalan tu. Hak duk pi juruh mandi sapak tu ustaz Tok Lebay. Depa ni hak duk pi juruh mandi sapak ni kononnya mandi buang sial. Berapa ramai duk buat kerja tu. Siap tulis pula di daun mempelam ni ayat Quran tahu pi dalam telaga, lepas pada tu bakat-bakat duduk juruh mandi pula. La ilaha illallah. Kelaku ni pada zaman tu lah. Sebab apa? Sebab mengaji tu tak kenal. Bila kita nak kenal, dia kenal Allah ni bukan serupa kita nak kenal makhluk. Kenal makhluk tuan-tuan boleh habaq tinggi rendah gemuk kelabu. Yang kata kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni bila boleh pelihara diri kita
daripada terus-menerus melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha membebaskan diri kita daripada kemurkaan dengan maksiat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tanda kenal tu. Sebab tu bila kita sebut dalam masalah ni, Allah Azza wa Jal, dia cuma nak makhluk yang bernama insan ini tadi abdi diri cuma kepada dia, tidak ada unsur syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang Melayu duk percaya kepada buah nanah, isteri bersalinnya suami cari buah nanah hak kecil tu, gantung pergi 2 biji depan muka pintu tu. Saya pergi rumah pelajar saya, bukan tahun 90-an ni, 2000-an ni, belum puasa itu, duk mengaji dengan saya di Pajang. Bila jadi macam tu, dia dapat anak baru, saya pun pergilah rumah dia, dia panggil saya, pun tengok-tengok depan muka pintu rumah dia tu ada buah nanah kecil 2 biji. Saya kata, buat apa ni? Dia kata, mak mentua gantung pasal nak bagi hantu setan tak kacau budak-budak ni. Saya kata, buah nanah ni kira kecil, gantung buah durian 3 biji kan? Gantung buah durian ni duri dia tajam lagi. Dia pun duk buat muka terkebir lagu tu, ustaz nak dak hang tak sedok gantung buah apa, dia boleh percaya gantung buah durian. Masyarakat Melayu ni masih lagi duk ada benda-benda ni. Tapi dalam pada masa yang sama dia kata, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dakwah kepada depa ni, siapa nak tolong pergi sampai pagi ni? Sebab tu bila kita sebut dakwah kepada depa ni, dakwah kepada yang bukan Islam, kafir ni pun, kalau kata kita baca dalam perbahasan Syekh Shaltut, dia perbincangan dia sangat-sangat hebat dalam masalah kafir. Ini ulama, dia duk bincang masalah kafir ni. Dia kata kafir ni di sisi Allah dengan di sisi kita tak sama. Ada kafir di sisi Allah Azza wa Jal, tapi Islam di sisi kita, dia kata. Tapi ada orang yang dia tu tadi Islam di sisi Allah, di sisi kita kafir. Ada orang yang dia kafir di dunia membawa sampai kafir di akhirat. Sebagai contoh dia beginilah, satu orang yang masuk Islam, siapa pun tak tahu dia masuk Islam. Dia orang kampung Masjid Timah ni, bukan Islam lah, pergi kerja di Kuala Lumpur, kawan dengan budak-budak Melayu satu tempat kerja apa semua ni, duk mula kenal pasal Islam apa semua, tertarik kepada Islam, duduk di sana. Siapa nak tahu dia masuk Islam ke tak ke? Bila jadi macam tu, maka dia ni tadi masuk Islam. Bila dia masuk Islam di sana, katalah dia masuk Islam, tak jumpa dengan geng pejabat agama ni, pergi jumpa dengan tu imam masjid-masjid kampung ni, kata dia nak peluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kawan ni pun sekali lapas punya syahadah bagi kat dia, dia pun terima. Maka bila sebut kata lagu tu, jelas dia masuk Islam tu tak habaq ke siapa pun. Contohlah kata jadi begitu, nama dalam IC pun duk Alagapas bin Babas, nama tu lagi, tak ada yang kata bertukar tentang mana pun. Bila jadi macam tu mati tetap hak tu. Buk balik mai di sini, rumah mak pak dia bukan Islam, depa duk ingat kot kata dia pun masih agama tu lagi, agama Hindu lagi. Buk balik mai bakar mayat dia. Bila bakar, di sisi Allah dia seorang Islam, tapi di sisi kita semua dia adalah seorang kafir. Sebab para ulama mereka bincang, padankah orang kafir hak duk keliling kelalang kita ni yang tak pernah musuh dengan Islam, tiba-tiba dia mati, dia nak pergi duduk sama dengan Firaun dalam neraka, padankah? Ulama bincang benda tu. Ada sampai kepada peringkat perbincangan,
kalaulah kata dia tu tadi satu orang yang mati dalam keadaan duk tengah buat perbandingan agama ni, duk buat perbandingan agama bahai, cari tengok dalam agama Sing, cari kebenaran dalam agama Kristian, cari dia mula cenderung jiwa dia kepada Islam, tapi tak masuk Islam lagi, baru cenderung kepada Islam. Dalam duk cenderung tu tadi tengah buat kajian mati, adakah dia dimasukkan ke dalam neraka sama dengan Haman dalam neraka? Ulama bincang benda tu. Pasal Abu Lahab dengan Abu Talib ni pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-dua ni bapa saudara Nabi. Hidup sezaman, sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bila jadi macam tu, dua-dua ni tolak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma keadaan berbeza. Dua-dua kufur, tapi daripada satu sudut Abu Lahab siksaan yang paling berat Allah Subhanahu wa taala kepada dia, sampai keluar mai surah apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sampai keluar mai surah tu. Nak cerita pasal kejahatan Abu Lahab, Allah hina dia di dalam Al-Quran. Abu Talib pun tak terima Islam, tapi dia menjaga kebajikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia walaupun kufur, siksa dia yang diterima di dalam neraka tak sama dengan si Abu Lahab terima di dalam neraka. Yang dia terima adalah dia pakai slipper tu daripada apa nama kita panggil api neraka yang menggelegak kepala otak dia tadi ni. Otak dia tadi menggelegak sebab apa? Ni siksa yang Allah Ta'ala bagi itu seringan-ringan siksa. Abu Lahab dapat sepaling-paling teruk siksa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dua kedudukan yang sama. Ulama bincang benda tu. Sebab ni nak buktikan kata maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila jadi macam tu, inilah kehidupan para ulama yang sebenar. Hidup mereka siang malam memikirkan masalah umat, bagaimana umat ini bila berhadapan dengan Allah. Hari di mana Allah Ta'ala kata limanil mulkul yaum, siapa raja kamu pada hari ini? Hari yang tak dapat manusia terima, melainkan dia akan terima balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, bila masuk manusia ke dalam neraka, qad ja'ana nadhirun, ahli neraka jawab dengan jelas, dia kata telah mai kepada kami orang yang membawa peringatan itu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku kepada kami? Fakadzabna, kami dustakan kerasulannya. Kami tolak mentah-mentah dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu ketika mana berdirinya Nabi di atas Jabal Safa, Nabi tanya dulu sebelum Nabi bagi tahu masalah yang kata Nabi mai sebagai orang yang membawa risalah utusan. Nabi kata, kalau aku habaq kat hampa semua ni, belakang gunung ni duk ada musuh duk tengah mara mai tuju dekat kita ni, hampa percaya ke tak apa? Semua pakat-pakat kata ma jarabna alaika kadziban. Kamu ni wahai Muhammad, sepanjang yang kami kenal, bohong ni bukan sifat pada diri kamu. Kami beriman, kami percaya. Kami percaya sungguh dah yang kata memang pada diri kamu, kamu tak pernah bohong kepada kami. Bila sebut dalam rangka hal ini, kita tengok balik, ulama bincang lagi macam mana pula orang yang mati dalam keadaan dia tadi kufur, sedangkan dia lahir daripada rahim seorang ibu yang memang kufur, memang kafir.
Dia tak pernah dengar pasal Islam, keluarga dia bukan Islam. Masalahnya Islam yang mai dekat dia tu pula Islam dalam konteks yang salah. Yang mai dekat dia cuma melalui TV. Islam yang digambarkan yang sampai kepada dia, Islam adalah Daesh, Islam adalah IS, Islam adalah teroris dan seumpamanya. Bila jadi macam tu, ulama bincang, dia dapat gambaran Islam tu secara salah. Kita tahu bahawasanya al-hukmu ala syai'in far'un tasawwuri. Untuk kita nak hukum sesuatu tu, kita tahu gambaran dia dulu. Ni dia dapat gambaran tentang Islam tak seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW, menyebabkan dia kufur kepada Allah. Sebab dia kata Islam ni lebih datang mana? Tu dia mula persoalan. Daripada sudut kebersihan, menang negara bukan Islam daripada negara-negara umat Islam. Tuan-tuan turun airport negara-negara Islam, apa jadi? Kita turun di Jordan tu pun Allahu Akbar. Daripada Irbi nak pergi ke Aqabah tu perjalanan lebih kurang 5-6 jam tu. Singgah di RNR pun tak ada bilik air. Ya Allah ya Rabbi. Masjid depa tu pun tak jaga tanah tu. Kira Jordan tu kira kita kata kotak dah. Turun di Mesir 40 kali teruk daripada Jordan lagi lah. Nak pergi cerita pasal Islam ni satu agama yang menitik berat tentang kebersihan, kita tak tahu nak pergi cerita balik mana. Memang dalam kitab-kitab fiqh ni bab-bab awal yang dia buat mai apa dia kepada kita, ahkamut taharah, hukum bersuci dulu. Dia sampai kat kita tu bab suci lah mula-mula sekali. Tapi negara hak paling kotor negara umat Islam. Bercakap dalam masalah berkaitan dengan kadar rasuah, kita belanjawan bentang tu muqaddimah saja ayat Quran 4-5 keping, ucapan apa-apa hingga selit ayat Quran sedia ya. Celah tu juga boleh ada duit berjuta dalam laci, dalam lemari ni. Tu tak duk baca ayat Quran. Kalau tak baca ayat Quran, gamak dia atas silin penuh duit gamak. Tu pun masuk kerja elok balik. Kan? Depa kadar rasuah pun cukup-cukup rendah. Macam mana Finland, Norway, Denmark, dia panggil Scandinavian country tu, Allahu Akbar. Cukup punya rendah kadar jenayah, kadar rasuah. Kita nak buat pi nilai Islam ni muka tak tahu nak pi letak tang mana. Dia tanya rasuah hampa macam mana, ayat Quran berpotong-potong yang duk baca. Pasal apa kita jadi lagu tu? Pasal umat Islam dia jadi lemak lagu tu. Pasal ada Mekah dan Madinah duk tolong dia. Hari ini mudah tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin di barat, mereka tak boleh nak buat penyelewengan daripada sudut dana dan seumpamanya. Pasal apa? Pasal mereka akan dicop sebagai orang yang pecah amanah, makan rasuah. Pasal mereka tak ada siapa nak tolong counter balik perbuatan mereka tu tadi. Tapi kita orang Melayu, agama Islam mudah. Mencuri hari ini, esok terbang pergi Mekah. Berdoa depan multazam, panggil wartawan snap satu picture, dia tembak bibuh dalam TV, pakat-pakat sejuk balik mana yang duk marah tadi ni. Nak bagi sengak lagi, balik pada Mekah esok beli koci 2 paket, kan beli kat 2 lai. Dia papak koci tu lumat dan 2 tahun dia tak bercakap apa dah. Ni pasal kita ada Mekah, kita ada Madinah, selamat. Buat lagu mana punya keji, punya kotok, punya kerja pun pi Mekah cepat-cepat, orang tak bercakap dah. Tapi kalau kata macam David Cameron ke, macam pemimpin-pemimpin di barat, dia buat satu benda kecil pun claim 50 pound. MP dia satu masa 2013. Waktu tu saya duduk ada di UK. MP dia claim 50 pound. Bukan banyak pun. Dia diarahkan supaya letak
letak jawatan 50 pound. Bukan dia banyak mana. Kira kalau kata kita 50 ringgit lah, jangan convert dengan duit kita lah, duit dia 50 pound dia arah supaya letak jawatan, dan dia terpaksa letak jawatan. MP dia tadi ni, pasal apa terpaksa letak jawatan? Sebab dia ni tadi tak ada Mekah yang nak tolong dia, Madinah yang nak tolong dia. Dia nak masuk Mekah, turun di airport Saudi, Saudi tak pergi masuk dah Mekah Madinah ni. Tapi kita turun di airport Saudi, orang kerajaan Saudi sambut pula pasal kita pergi atas tiket VVIP. Ini yang menyebabkan umat Islam dia jadi lemah yang melampau. Dia buat macam mana punya benda kotor pun dia tahu dah Mekah duk tunggu dia untuk counter dia balik. Balik esok ni ustaz pula tolong baca hadis bagi kat dia. Ustaz pula tolong baca ayat Quran nak menghalalkan perbuatan yang dia dah buat tu tadi. Bawalah kaedah fiqh macam mana pun nak sesuaikan dengan tindakan dia tu tadi. Menyebabkan agama semakin dipandang jijik dan hina. Orang tak mau masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca daripada siapa? Daripada kita yang beragama Islam ni. Siaplah orang-orang ni semua akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal daripada kita lah kacamata Islam menjadi buruk. Daripada kita lah gambaran Islam tu menjadi hina. Macam hari ni duk guna nama Islamic State, duk guna nama IS Islamic itu, Islamic ni. Sedangkan perbuatan yang mereka guna itu adalah keji dan hina di sisi mana-mana yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bakar orang hidup-hidup, sembelih orang hidup-hidup. Yang ni cara apa? Islam yang dibawa oleh Nabi bukan agama yang keji macam tu. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu jalan yang benar. Macam hari ni duk tak duduk dia pi bom diri dia, pengebom berani mati tu. Jangan duk kata mati tu mati syahid lah. Satu orang sudah perintah negara dalam keadaan yang salah. Kita nak memberontak, kita buat apa? Ikat bom di badan, pergi berdiri di mana-mana tempat awam yang ramai, airport ke, stesen bas ke. Tiba-tiba kita pergi letupkan diri. Tok Syah duk kata kita tu tadi mati sebagai pejuang agama. Tidak ada mana-mana qaul yang menyebut dan menyokong perbuatan keji yang semacam itu. Sebab garis panduan yang macam tu tak pernah dibawa. Contoh dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan salah kepada orang kafir kalau cara kita menterjemahkan Islam dalam juzuk yang salah. Islam yang kita ada pada hari ini kena ditonjolkan dengan cara yang betul. Sebab itulah dakwah berperanan untuk mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mana yang jadi ahli masjid, kita yang mana menjadi orang masjid, kita kena ingat tujuan Allah Ta'ala keluarkan kita ni supaya apa dia? Supaya membetulkan diri kita, membetulkan keluarga kita, masyarakat. Bukan nak suruh dakwah orang. Kawan ni confirm neraka, kawan ni confirm apa nama ni sesat, kawan ni bahalul, kawan tu lagu ni tak nak. Yang ni bukan benda yang dibawa atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sambungan daripada hadis yang saya sebutkan tadi, Nabi cerita pula kumpulan yang kedua. Wa innar rajul la ya'malu 'amala ahlil jannah ahlin nar, minta maaf. Ada orang yang awal-awal kehidupan dia buat semua amalan ahli neraka. Hatta la yakuna bainahu wa bainan nari illa zira'. Tidak tinggal melainkan pada diri dia tu tadi dengan neraka satu hasta, kata Nabi. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi takdir Allah mendepani dia.
Yang semua orang pandang kata dia ni kalau kata mati neraka dak tunggu dah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu amala ahli aljannah fayadkhulul jannah. Sebelum dia mati, Allah Ta'ala tahu dia akan bertaubat, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut dalam masalah ni, sebab tu kita ingat balik selepas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat seterusnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ayat ni kata Abu Ishaq Asy-Syatibi dikenali sebagai maqasidul hidayah. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita hidayah ni mutlak milik Allah, bukan milik makhluk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi pun tak boleh bagi petunjuk kepada Abu Talib. Nabi takkan boleh berdakwah. Nak tarik Abu Talib mai tu kepada Islam tu semua dalam urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata dah walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia nak, yang dia kehendaki. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu sifat 20 pun, antara perbahasan dia sebut sebagai sifatul af'al, sifat perbuatan bagi Allah ni apa dia? Al-ihda wal idlal, yang disebutkan sebagai memberikan petunjuk dan menyesatkan manusia. Tu kerja Allah, bukan kerja kita, bukan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takat keluar memberikan pencerahan tentang agama. Sebab tu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada 6 orang daripada puak Aus dan Khazraj di peringkat awal dakwah Nabi kepada mereka, Nabi cerita tentang apa? Mula-mula sekali, la tusyriku billahi syai'an, jangan kamu syirikkan Allah Azza wa Jalla dengan barang sesuatu. Jangan. Sebab tu kita pada hari ini ni, di mana pun yang kita ada, kita perlu ingat bahawasanya kita dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu apabila kita tengok balik kiri dan kanan kita ni, Allah Ta'ala letakkan 2 malaikat yang wajib kita imani akan kewujudan mereka. Walaupun mata kasar kita tak nampak, Quran kata idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. 2 malaikat ni duduk tunggu siap. Bila kata keluar saja kita daripada rahim ibu kita tadi, keluar saja mai ni, buat apa? Tunggu ni bukan tunggu saja. Tunggu di atas dunia ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pula kepada kita, 2 malaikat duk catat dah amal kita ni. Anil yamini wa anil shimali, sebelah kanan, sebelah kiri kita duk ada 2 malaikat ni. Apa kerja mereka? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mereka kerja mereka mencatat setiap daripada apa yang kita buat. Kita seru manusia ke jalan Allah, kita diberikan ganjaran di sebelah kanan. Kita seru manusia ke arah maksiat, daripada sudut azab sebelah kiri sedang mencatat. Sebab tu apabila Allah Azza wa Jal bagi tahu kepada kita dalam surah Al-Mulk ni, Allah Ta'ala kata lagi, manusia-manusia yang masuk ke dalam neraka ni, kata Allah, bila Allah Ta'ala tanya saja ada tak orang mai, mereka semua kata bahkan mai dah kepada kami ni. Bahkan kami kata pula wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, mereka kata pula bahawasanya tak ada satu pun yang turun daripada Allah. Maksud dia apa dia? Mereka mendustakan apa yang dibawa daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata daripada Allah Ta'ala tak bermain apa pun.
in antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya mereka berada di dalam kesesatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita nak kaitkan balik dengan dengan perkara yang kita bincangkan pada malam ni, kita kena ingat bahawasanya apabila keluar mai kita di atas dunia ni tadi, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama di seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Antara jalan yang terbaik adalah dengan jalan nikah. Bukan saja Allah Ta'ala suruh menikah. Memang salah satu dia daripada sudut perbahasan munakahat, dia kata apa dia? Dia kata nikah ni adalah satu perkara yang berkait dengan fitrah manusia sebagai insan yang berkehendak kepada pasangan, ya. Tapi daripada satu sudut secara tidak langsung, ianya adalah satu pembukaan ruang untuk meneruskan dan melebarkan lagi sayap dakwah kita dalam menyebarkan agama dalam kalangan ahli keluarga kita tadi. Barangkali belum kahwin ni adik-beradik sikit lah, tapi bila kata kahwin ni, belah kita adik-beradik ramai, belah isteri kita ni adik-beradik ramai. Bila ada family gathering ni, jangan duk lepas saja. Biar kita selitkan sikit dengan elemen tazkirah, peringatan, ingat memperingati. Wa tawasau bil haqq. Itu adalah sifat orang-orang yang tidak termasuk dalam kumpulan yang leka, yang lalai, yang termasuk dalam kumpulan perbincangan manusia yang akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja suruh nikah nak suruh seronok, bukan dia ada. Seronok tu ya lah. Tapi dalam masa yang sama, peranan kita nak tarik ni semua ahli kita ni tadi. Isteri kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, adik-beradik dia, adik-beradik kita, semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya semua memahami peranan sebenar hakikat seorang insan keluar mai atas dunia ni adalah bertujuan supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dalam perbahasan kita yang pertama. Yang kedua, apabila Allah Azza wa Jalla dia memberikan ruang kepada kita untuk kita berdakwah ni tadi, tuan-tuan perlu lihat kepada siapa yang tuan-tuan cakap. Itu penting. Ni kadang-kadang kita godam semacam, khutbah pun godam lagu tu, tazkirah pun godam lagu tu, ceramah pun balun pisau apa tu. Akhirnya kita tak dapat nak beza mana satu ceramah, mana satu tazkirah, mana satu kuliah dan seumpamanya. Akhirnya matlamat dakwah tu tak tercapai. Kita kena tahu dengan siapa kita bercakap. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada berhijrah ke bumi Madinah, antara sumbangan besar sahabat yang diutuskan sebelum daripada tu adalah antaranya Abdullah bin Ummi Maktum dan juga yang kita sebutkan sebagai Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni mewakili kumpulan muda. Abdullah bin Ummi Maktum adalah kumpulan yang lebih matang, dewasa lah. Sebab tu Nabi ni dia ada cara untuk dia nak berinteraksi dengan orang jahil yang tak tahu apa. Nabi ada cara. Tuan-tuan baca dalam mana-mana kitab fiqh, dalam fiqh ibadah ni, bab berkaitan dengan bab ayat bersuci itu kan yang kita duk hafal. Ayat laut, ayat embun, duk apa ayat tu tak habis. Duk apa 7 ke berapa kan? 7. Padahal apa-apa ayat yang turun daripada bumi, semua yang terbit pada langit, yang turun daripada langit terbit pada bumi tu dia lah, tu ayat mutlak lah. Begitulah mudah dia. Tapi kalau kata tuan-tuan nak hafal, nak perincikan, boleh lah. Cumanya kadang-kadang duk hafal tu melelong terjun kot ni kan. Faham dia ayat mutlak ni ayat saja, ayat tak ada kait apa-apa. Dalam perbahasan bab ayat tu,
Ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim bagaimana ada seorang daripada Arab Badui yang dia masuk, dia kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar hadis tu? Dia masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tu bukan masuk saja, masuk kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masuk saja, masuk kencing. Umar pada waktu tu bukan kita pun tak Umar. Nabi sampai sebut dalam hadis lain. Nabi kata wa asyadduhum fi dinillahi azza wa jalla Umar. Nabi kata dalam kalangan semua hak duk ada ni, kalau bab tegah dengan apa nama, dengan pegangan agama ni, tak ada siapa boleh lawan lah. Nama dia Umar lah. Dalam hadis itu adalah Nabi sebut yang lain. Nabi kata wa asduquhum hayaan Uthman. Nabi kata orang yang paling malu nama dia Uthman ibn Affan. Tapi orang yang keras dengan agama ni, wa asyadduhum fi dinillahi azza wa jalla Umar. Nabi kata orang yang paling keras dengan agama ni apa dia? Umar. Dia duk cabut pedang lah. Pasal kau untuk pergi marah kencing daripada satu sudut, daripada satu angle, perbuatan yang Umar buat tu tak salah. Pasal apa? Pasal dia memang nak halang orang tu daripada kencing. Nabi kata apa? Intadhir ya Umar, innakum tub'athuna muyassirin wala mu'assirin. Kita diutuskan untuk mempermudahkan, bukan menyulitkan lagi keadaan. Kalaulah kata Nabi biar Umar kejap kau tu duduk tengah marah kencing tu, apa jadi? Berterabuk lagi teruk ayat kencing tu. Nabi corak tang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata biar dia kencing dulu, sat lagi ambil air setimba, corak api tang situ. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak communicate dengan orang. Nabi nak terangkan pasal Islam. Sebab tu dakwah Nabi berjaya, sebab strategi Nabi betul, kaedah Nabi tepat. Berbanding dengan kita pada hari ni, dia balon seropok. Sebab itulah manusia bila kembali kepada Allah akan dipersoalkan. Bila dia berimpun di hadapan Allah yang dikenali sebagai Yaumul Jaza, hari pembalasan, kembali itu kembali saja ke dak? Allah Ta'ala kata wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Allah cerita dah, tiup saja sangka kalah, bakat-bakat bangkit tak ketahuan dah. Bangkit tu kira nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit tu pula bakat-bakat duk lawan sumpah diri. Qalu ya wailana, celakalah kami ni. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami daripada tidur kami yang lena ni? Siapa duk pergi bangkitkan? Hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Semua benda ni Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam Quran. Bangkit pergi berdiri depan Allah tu, ini sebahagian terakhir dah. Bolehkah sikit lagi? Pasal lah maghrib awal, kesian kat tuan-tuan yang duduk bersila lah. Sikit lagi lah. Ustaz pun kena ada akal, tak lagi duk kira dakwah dia pun tak berhenti lagi dekat muka 9 dah. Tunggu sat sikit lagi ni, habis ni berhenti. Kita akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada hari itu semua amalan kita Allah Ta'ala akan dedah. Amalan kita dinilai timbang tara berdasarkan kepada apa? Kepada niat kita. Dalam matan Arba'in Nawawi ni, dia bubuh bab niat ni antara bab yang terawal perbahasan dia. Innamal a'malu
bin niyat. Baca hadis ni sampai nak berbuih mulut-mulut duk getak ketahuan lagi niat tu apa. Niat tu apa dia? Niat tu bukan dia ingat dalam hati itu, tolong perbetul. Orang kita dah suka duk kata niat ni ingat dalam hati, tak betul. Tu yang takbiratul ihram masa semayang tu memusin-musin dekat nak habis umur. Pasal yang tu bukan dia niat tu, nama dia susun niat. Dia duk susun satu tu. Saya pasal apa yang saya boleh bercakap benda ni? Pasal 3 minggu lepas saya khutbah di satu masjid negeri Pulau Pinang ni lah, di negeri Pulau Pinang ni juga, bukan negeri lain. Mimbar dia bukan lagu tuan-tuan ni, dia ni mimbar, dia mimbar yang tangga terbuka depan tu. Dia main berdiri depan saya, takbiratul ihram macam nak habis umur. Allah, hai, sampai hai lagu tu, pasal tak masuk tu. 2 kali dia pederai takbir depan saya tu. Kalau kali ketiga dia main takbir juga, saya nak punggai bagi dengan tongkat. Pasal saya duk baca khutbah depan dia. Hang melingkuk lah pergi semayang depan belakang-belakang. Muka tak main semayang depan kita punya mimbar tu. Saya pula khutbah, teks tak pegang di tangan. Kira yang saya duk tengok tuan-tuan tu lah, serupa orang baca berita kan, dia tengok apa nama kamera tu, dia duk turun main semua ayat-ayat apa yang nak sebut tu kan. Saya tengok muka tuan-tuan, kira tuan-tuan tu kira kamera saya lah, kira saya duk ingat apa yang saya yang saya nak cakap lah. Dia duk main takbir macam nak habis umur tu. Saya takut dia padam bintang situ. Padam, dia kalau kata padam main belakang tak apa, ni dia terjun main belah saya sekali lagi. Nak buat lagu mana? Habis-habis semayang saya panggil dia, hai, Masa, entah buat apa tadi? Yang duk takbir sampai 2-3 kali pasal apa? Doa dia kata tu tak sampai. Niat tu kan, niat tu tak sampai. Saya kata kat dia, apa yang hang faham niat ni? Saya kata kat dia, hang masuk daripada pintu masjid tu, masuk tu, hang main berdiri depan saya tu, hang nak buat apa? Nak semayang tahiyatul masjid lah. Yang tu lah niat. Hang masuk tu, hang nak buat apa? Yang tu lah niat dia. Masuk tu memang nak semayang tahiyatul masjid, hang sampai saya kita takbir Allahu Akbar. Pasal niat ni dia mai daripada perkataan bahasa Arab disebut sebagai nawayanwi niyatan, ataupun kita sebut sebagai mutlaqul qasdi, lintasan dengan kadar sengaja, tu niat dah tu. Yang duk kelupuk lebih pada apa lagi pasal apa? Oh, dia kata lagu tu kan. Lagu tu kan. Hang mengaji bila ni? Lama dah lah ni, tak sempat nak mengaji ustaz sebab balik kerja lambat. Saya kerja di power plant. Kadang-kadang projek pukul 12 lebih baru habis. Ni kira mengaji pun takat-takat mana yang dan, tapi tak dan lagi dia kata. Jadi lagu tu saya kata tak apalah, bila ada ruang masuk mengaji. Jangan duk tinggal terus. Ni benda senang lagu ni pun tak tahuan lagi. Dia tak tahu lagi niat tu apa. Serupa orang kita duk gempak budak-budak muda tak bagi menikah tu lagu tu. Dia jumpa budak-budak muda, dia kata apa? Hang mat nak menikah apa? Niat mandi wajib pun. Hang mandi wajib pun tak ketahuan lagi dia buat lagu tu kat budak-budak tu. Mandi wajib dengan mandi sunat ni beza dia tang mana? Beza dia tang niat Saya dulu pergi kursus nikah, dia bagi buku tu, tata cara mandi wajib. Tebal tu. Punya susahnya nak mandi wajib di Malaysia ni. Kena ada tata cara pula bagi. Kan? Antaranya kena duduk tinggung. Saya duk terbayang kawan sakit lutut, sakit pinggang ni, nak duduk tinggung lagu mana? Dia kena mandi wajib tak? Dia kena duduk tinggung tu saat lagi kot tak mangkit dah hamba Allah tu kot. Dia sakit pinggang, sakit lutut, menatang tu tak sakit.
Boleh faham tak ni? Bila bersama kena mandi tak? Kena niat dia. Kawan masuk dalam bilik air, Khalid niat buat apa? Pakai kain tola. Niat nak buat apa? Mandi lah. Mana ada orang pakai kain tola masuk bilik makan Maggi? Kalau hang niat tu mandi wajib, jadi dia mandi wajib. Hang niat kata nak mandi tu mandi sunat, jadi mandi sunat lah. Cuma para ulama dia bawa tu apa nama yang duk lafaz-lafaz tu sebagai nak menguatkan. Tak apalah, nak menguatkan tu tak jadi masalah, tapi Allah tak terima hak nak bagi kuat tu. Kalau kata sungguh nak lepas pun, nak lepas tu tak jadi masalah. Cumanya tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan habaq kata aku semayang ni kerana Allah. Allah Ta'ala tahu kita semayang tu kerana Allah ke tak ke? Munafik semayang tak? Munafik pun Quran kata semayang. Allah Ta'ala cerita orang munafik ni bila kata dia buat ibadat, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurun Allah illa qalila. Orang munafik ni kalau kata dia bangkit semayang, dia pun semayang juga, tapi dia bangkit semayang tu dengan harapan nak tipu Allah tu, padahal dia tipu diri dia sendiri. Macam mana? Dia bangun dalam keadaan dia malas, bukan dia nak solat pun, tapi dia bangun solat sabit semua orang solat. Kalau dia tak solat nampak teruk sangat, maka solatlah. Mulut dia kata lillahi ta'ala, dalam ni kata dak pasal nak tunjuk pada orang lain. Dia pun ingat aku apa? Jalan-jalan orang ke? Semayang juga lah. Semayang juga. Allah tahu kita semayang kerana Allah ke dak ke? Allah terima hak dalam ni, dia tak terima hak di mulut ni. Mulut lepas Aisyah, dalam ni kata maghrib, dia terima hak ni. Niat ni saya selalu habaq kat tuan-tuan, benda paling mudah duk kosok kepala buat apa? Tuan-tuan pi kedai ni, sat lagi balik, sat lagi pi kedai. Bukanlah saya suruh pi kedai, dah contoh lah. Pi kedai, pi beli Melo sepaket. Ada niat tak tu? Ada niat tak? Macam mana tuan-tuan tahu kata tuan-tuan ada niat nak beli Melo? Pasal punya banyak barang dalam kedai tu, beras, gula, kopi, pampers, semua duk ada dalam kedai tu. Tuan-tuan masuk-masuk pi capai Melo sepaket, ambil buah di cashier, balik. Pasal apa? Pasal niat kita nak beli Melo. Walaupun tuan-tuan tak kata sahaja aku nak pergi beli Melo. Faham tak ni? Ada niat tak tu? Tu niat lah tu. Siapa orang nak main bayar zakat? Zakat kena lepas tak? Zakat tak kena lepas. Zakat ni dia kira niat kita. Niat tu kira untuk bayar zakat, jadi zakat. Saya kadang-kadang kesian kat Bangladesh baru main Malaysia 2-3 bulan tu kan. Duk tengok buku resip tu Melayu tak erti baca. Duk kena baca inilah wang kan, bagi menggantikan harga beras fitrah yang wajib atas saya, tanggungan saya pada ini tahun kerana Allah Ta'ala. Dia duk baca tu pasal banyak kekot di lidah ni. Dia main bayar zakat tu ada niat tak dekat kita ni? Ada niat tak? Pasal apa tuan-tuan tahu kata dia ada niat? Pasal bulan lain dia tak main cari pun kita ni. Bulan Ramadan dia pulun main cari mana Amil nak bayar zakat ni. Maksud dia apa? Dia ada niat tak tu? Ada niat lah tu. Itulah niat. Ni macam sat lagi nak semayang Aisyah ni, sat lagi tuan-tuan tahu tak bila Bilal qamat sat lagi ni, tuan-tuan tahu tak nak kena buat apa? Tahu tak? Mai berdiri dalam ni buat apa? Semayang Aisyah. Tahu dah. Memang sat lagi kita nak semayang Aisyah, kecuali orang tu dia tak tahu nak buat apa. Tanya-tanya kat dia, "Mek pasal apa duk berdiri langsung ni?" Tak tahu. Jenis lagu tu tuan-tuan kena habaq kat dia. Aku nak semayang Aisyah ni, ikut tu imam tu 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habaq tu padahlah. Boleh faham tak ni? Sebab tu niat kita tu berperanan. Tidak, Imam Nawawi dia tak buat bab tu antara bab yang paling awal sekali. Pasal apa? Ni dalam ni memainkan peranan paling besar. Kita niat dalam ni kerana Allah, Allah Ta'ala terima kerana Allah. Tapi kalau kata mulut kata belum tentu.
Kita doa abang kat tu imam, ni saya bagi sikit duit ni, habuan kenuri khamis malam Jumaat ni saya buat kerana Allah Taala. Kita lapah kata kerana Allah tu tadi, Allah Taala tahu dah kita buat tu kerana Allah ke, pasal sabit nak abang kata kita ni tadi duit banyak ke, Allah tahu. Sebab tu kita boleh tipu satu dunia manusia di dunia ni, tapi kita tak boleh menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita pada hari ini ni tuan-tuan ingat, dikeluarkan oleh Allah ni bukan sekadar tuan-tuan main mengaji. Apa yang tuan-tuan dapat sikit ke banyak, sampailah pada orang. Sampailah ikut mana yang tuan-tuan suka. Nak bagi nasihat kepada kawan di kedai ke, nak jumpa orang kita nak tunjuk akhlak yang baik, itu juga dakwah. Sebab orang dia duk faham kata dakwah ni duk kena tulis tulisan-tulisan yang baik di Facebook dan seumpamanya. Tak. Cara kita pembawakan diri kita dalam masyarakat dengan sunnah, dengan mengikut ajaran Nabi, itu juga termasuk di dalam kerja dakwah. Lisan kita menuturkan kata, melafazkan kalam, kita ucapkan dengan lisan yang membawa kepada contoh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah bentuk dakwah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sempitkan dakwah ini. Dan saya nak nasihatkan kepada diri saya juga bahawasanya kita kena buka ruang kepada diri kita untuk menerima keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keampunan daripada Allah. Dan juga kita kena buka ruang untuk kita menerima orang-orang yang mana Allah terima mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Semua manusia yang melakukan dosa kecil, dosa besar ke, kalau sebelum dia kembali kepada Allah, dia sempat bertaubat di sisi Allah, Allah ampun dosa dia, maka kita tak ada hak untuk tak terima dia tadi ni. Tanggungjawab kita di dunia ni adalah menyampaikan dakwah itu tadi, suburkan dakwah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita mudah menjadi penghukum di kalangan kita. Neraka, kafir, ini semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ambil alih tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siru ala barakatillah. Terima kasih kepada pihak pengurusan dan pentadbiran masjid yang sudi menjemput saya. InsyaAllah di ruang-ruang yang lain kalau berkesempatan kita berjumpa lagi. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.